Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Salam PKP dan salam MCO kepada yang tidak memahami apa itu PKP. Baiklah, kita akan mulakan dengan tidak lagi melengahkan masa. Apakah itu kangen water? Mungkin tuan-tuan dan puan pernah terdengar mengenai kangen water. Dia sejarah dia begini. Umat manusia telah bersama-sama berbondong-bondong ke tempat-tempat yang dikatakan air di sana memiliki air yang sangat-sangat bagus sekali. Iaitu ada di Tlacote, Mexico, ada di Lourdes, France, Germany dan banyak lagi. Dan untuk kita orang Islam, kita ada di mana? Kita ada di Mekah Al-Mukarramah. Air tempat tersebut dikatakan terdapat aktif hidrogen. So apakah itu aktif hidrogen? Kita akan tunjukkan selepas ini dengan sedikit eksperimen yang mengujakan lah. Okay? Alright, yang first sekali kita ada ialah antioxidant. Yang kedua, alkalinization. Dan yang ketiga, microclustering. Actually, kangen water ni ada banyak lagi properties yang lain, tapi yang kita akan bincangkan pada hari ini cuma 3 je lah. Ok, yang first sekali kita ada tentang antioxidation. Ok, kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, gambar apple ni, apa yang kita dapat rumuskan daripada gambar ni? Yang mana yang macam hitam tu, maksudnya dia telah teroksida. Dia terdedah kepada udara, dia teroksida. So macam tu lah lebih kurangnya diertikan dengan kita punya kulit kita, sel-sel dalam badan kita. Dalam lama-lama dia akan jadi macam ni ya. Actually kalau kita rendam apple dalam kangen water 9.5, maksudnya yang alkaline, dia lambat untuk jadi macam lebam macam ni, hitam ni. Sekarang kita nak buat kenduri kendara, kita rendam apple kita dalam pH 9.5. InsyaAllah dia lambat mereput macam ni. Okay, so antioxidation ni dia ada anti-inflammatory dan juga anti-aging lah. Actually, antioxidation ni kita ada meter yang kita boleh check dia. Kita ada chart yang mana kita boleh tengok ya. Dekat sini, apa yang positif tu adalah tidak baik. Biasanya cikgu kat sekolah ajar kita, positif tu baik kan, negatif tak baik. Tapi kat sini berbeza. ORP ni bermaksud Oxidative Reductive Potential. Positif ni kita ada, of course lah, air-air yang bergas ni, dia adalah positif. And then kita ada tap water, positif juga. RO water ataupun distilled water, drinking water. Yang itu semua dekat sini ya, dia positif. Dan moving towards negative, dekat kosong ni dia tak ada antioksidan. Okey, bawah pada antioksidan ni kita ada vitamin C. Okey, dah start bagus sikit ya. Vitamin C ni dia ada sedikit antioksidan. And then kita ada green tea. Green tea pun bagus juga, dia tinggi dalam antioksidan. Dalam negatif 100 sangat bagus. Tetapi banyak mana kita sanggup untuk ambil ya sehari. Mungkin segelas, mungkin 12, itu maksimum. Dan kita ada cod liver oil, ini minyak ikan cod. Dia lagi tinggi daripada green tea, tetapi kita ambil banyak mana sehari? Mungkin 1 sudu saja. Okey. Okey, next. Next jam kat sini kita ada actually negatif 400 ni kita boleh dapat dari brokoli, kita boleh dapat daripada berries. Tetapi kalau macam brokoli kita perlukan 5 kilo brokoli. Kita dapat negatif 400. Kita perlukan 2 kg berries. Kita dapat negatif 400. Tetapi dengan kangen water hanya memerlukan 1 gelas saja, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Dan actually dia bergantung pada water source kita dekat rumah kita. Kalau tinggi mineral dia, insya-Allah lagi tinggi punya ORP. Dan bergantung banyak lagi lah dia punya faktor dia. Ini kita ambil yang sekurang-kurang je lah, negatif 400. Nanti saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh reach negatif 400 ke negatif 1000 bergantung kawasan. Okay. Okay, so kita ada meter dekat sini. Meter ni ORP meter, Oxidative Reductive Potential meter dia. Kita ada few air yang kita akan test pada hari ini, iaitu air gas, namanya tidak disebutkan ya. Air gas ni, sedap bau dia. Rindu saya. Okey. Tuang sikit. Ni air kegemaran rakyat Malaysia. Di endorse oleh atlet-atlet dekat Malaysia ya. Dan kita ada drinking water, RO water. Biasanya yang cap warna putih ni, ini samalah biasanya. Air RO. Okay, kemudian kita ada ini tap water, air pipe. So kita sekarang dekat Bukit Jelutong yang dikatakan kononnya kawasan elit ya. Jadi kita tengok air dia macam mana. Alright. Kita ada tap water. And then kita ada tap water juga, tetapi telah dilalukan pada mesin kangen.
Alright. Kita tuang dulu. Okey. So, menggunakan ORP meter ni, saya akan cek berapakah kandungan air ni. Okay, first kita ada air gas kegemaran rakyat Malaysia, air isotonik ke sama je lah. Kita boleh cek kat sini nampak 443 ya, ORP dia positif. Dia sangat-sangat mengoksidakan. Tapi kenapa orang kata minum air ni kita jadi bertenaga? Kenapa rasa macam sihat? Sebabnya dalam ni banyak kandungan gula yang tinggi. Jadi dia akan memberikan kita tenaga ya. Dan kita ada air RO, drinking water ataupun yang cap warna putih ni, penutup putih. Dan kebanyakan mesin kat rumah pakai teknologi RO. Tengok ya, 400 dia punya ORP dia. Sangat-sangat tinggi, almost 400 ya. Next kita ada tap water kawasan Elite ni. Nampak ni, tinggi 571 dan masih climbing lagi. 580, nampaknya lagi tinggi daripada air RO ni. Kemudian kita gunakan Kangen water 9.5. Tengok tuan-tuan puan, 541 negatif, bukannya positif. Oh, naik lagi, negatif 600 ke 700 satu ya. Almost 700. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, ini baru mesin yang SD501, belum mesin K8 yang ini lagi. Sebab mesin ni kita dah cabut, so kita gunakan air yang SD tu untuk tujuan tayangan kat sini. Okey, so nampak tak? Sangat-sangat tinggi. Saya patah balik ke sini. Nampak? Terus pergi positif. Ke sini, air Kangen. Terus ke negatif. Nampak? Tinggi sangat. So, dia bagus untuk melawan oksida dalam badan kita ya. Okey, untuk properties yang seterusnya. Okey, gambar seterusnya saya akan tunjukkan. Ini adalah kita punya CEO kita, Mr. Hironari Oshiro. So, boleh tengok dekat sini ya. Dia dengan kawan dia sebenarnya adalah sebaya. Biasa kalau kita tanya dekat orang, orang akan katakan beza antara mereka berdua ni lebih kurang 20 tahun. Tapi sebenarnya mereka adalah classmate sebenarnya. Rakan sekelas masa di Jepun. So, nampak macam orang putih sikit kan? Sebenarnya bukan, dia orang Jepun. Mungkin angle-nya. Nampak tak? Actually dia punya rambut ni adalah original warna hitam. Dia tak ada colouring warna hitam tu kan. Bila dia datang Malaysia, kita intai kat atas kepala dia, dia tak ada warna putih. Okay, next. Property seterusnya kita ada pH water. pH ni actually kita nak tengoklah sama ada dia acid ataupun alkali. Kalau tengah-tengah ni warna hijau ni, maksudnya dia neutral. Dia bukannya acid, dia bukannya alkali. Okay. So first kali kita akan test. Maaf saya hilang suara sikit. Itu karaoke ya. Okey. Kat sini kita ada pH tester. pH tester ni sama dekat satu dunia pun digunakan liquid ni. And carta ni pun sama satu dunia. First kali kita akan test dalam air gas, air isotonik ni, nampak tak? Di warna oranye, maksudnya dekat hujung ni. Sangat-sangat tinggi asid dia. So kalau untuk adik-adik yang tengah tengok video ni, saya ajak untuk insaf lah ya, bertaubat daripada minum air ni. Tengok kat sini. And then kita ada air RO ataupun penutup warna putih ni. Nampak tak? Dia acidic, warna kuning. Dia pun asid yang tinggi juga dekat sini. Kemudian kita ada tap water. Okey. So dia hijau hijau ni maksudnya dia neutral. Dia neutral. Dia duduk kat tengah-tengah. Sebab ini memang government punya regulation. Dia tak boleh acid, dia tak boleh ni lah. Kalau acid nanti kan merosakkan pipe kita pula, dan badan kita lah. Okey, nampak tak tu Kangen water bertukar warna? Dia boleh bertukar wajah. Boleh bertukar warnanya. Nampak? Tengok sini. Ujung saya alkali yang tinggi. Tuan-tuan daripada air yang warna hijau ni tukar air warna purple. Actually Kangen water dia tak ada penambah pun. Kita tak tambahkan mineral dalam air kita. Dia apa yang datang dari air pipe kita, dia pecahkan dalam ni menggunakan teknologi electrolysis. Siapa yang belajar fokus kat kelas dulu, dia tahulah apa tu electrolysis. Dia bahagikan dua air tu. Satu jadi alkali, satu lagi yang bawah ni dia akan keluar yang discharge ni, dia akan keluar air acid. Dia electrolysis dia memang akan keluarkan dua-dua air tersebut acid dan juga alkali serentak.
Okey, kenapa kita tak boleh minum benda yang asid? Kenapa kita perlu ambil benda-benda alkali dalam kehidupan seharian kita? Kerananya doktor ini Dr. Otto Heinrich Warburg ni, dia telah buat kajian pada tahun 1923. Hasil kajian dia dapati semua jenis pesakit kanser ni, tak kira lah kanser apa pun, dia ada dua persamaan, iaitu dia ada hypoxia dan juga acidosis. Hypoxia maksudnya kekurangan oksigen dan acidosis maksudnya badan yang berasid. Okey, sedikit fakta untuk tuan-tuan perempuan di sana di rumah. Kalau kita kurangkan sel kita 35% daripada oksigen, dia berkemungkinan dalam masa 2 hari boleh tukar menjadi cancer cell. Hasil kajian daripada Dr. Otto Heinrich Warburg ni daripada Germany, 8 tahun kemudian dia telah dianugerahkan dengan Nobel Prize pada tahun 1931. Pihak Nobel Prize tidak akan semena-menanya mengeluarkan Nobel Prize sebutlah. Katakanlah kalau tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini rasa macam nak insaf, so to say rasa macam nak insaf lah kononnya. Okey lah, saya ingat saya nak cubalah kain mata dekat orang yang kenalkan saya tu Okey, ini adalah diet kita yang kebiasaannya, air pipe ni Tengok kalau kita tuang kain mata, nampak tak? Tukar menjadi apa? Sikit saja. Ini yang air pipe. Dan kita ada yang katakan kita ada pasang mesin kat rumah kita lah, teknologi yang lama teknologi RO tu. Nampak tak? Nampak? Sikit je dah tukar ni. Bagus, alhamdulillah. Okey, kemudian kita ada yang ni pula, air isotonic, air gas ni. Nampak tak? Dia tak boleh bertukar wajah. Dia maintain je macam tu. Ambil kau. Kenapa macam ni? Sebab dia punya asid sangat-sangat tinggi Dia tak boleh tukarkan warna dia pun. Dia maintain warna orange ni. Maksudnya dia asid yang sangat-sangat tinggi dekat ujung ni. Kalau yang tadi kita tak sikit je, dia dah bertukar warna. Okey. Tapi katakanlah okey lah, saya tak nak minum dah air asid ni. Saya tak nak minum air gas lah. Saya dah benci dengan air gas. Tapi tiba-tiba masa hari raya ke ataupun Chinese New Year, Deepavali, kawan-kawan kita ajak datang rumah kan. Biasanya kat rumah yang benda yang paling senang, contohnya kita malas nak buat air katakan. So kita pun hidangkan dekat kita punya tetamu air macam ni air gas. Kita pun datang rumah dia, kita nak jaga hati dia. Takkanlah kita tak minum langsung kan. Nanti dia kata dia ni kenapa ni kan, tak suka rumah aku ke, tak suka dengan aku ke apa kan. So kita pun okey lah, kita pura-pura lah untuk minum. Kita pun ambil lah sikit satu penutup je. Tutup je, sap. Habis tuan-puan. Habis. Tukar warna macam ni. Ini air yang kita telah mengalkalikan dia. Jadi macam ni. Hasil yang sama yang kita dah tuang air kagen tadi, letak dalam air ni, nampak? Habis. Macam tu. Kangen water sendiri. Nampak? Ini hanya satu penutup sahaja tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dekat rumah sana So, saya minta semua untuk insaf daripada buat benda-benda macam ni Tak eloklah kita rosakkan badan sendiri, Tuhan marah. Yang terakhir sekali kita ada microclustering. Okey. Microclustering ni maksud dia, micro tu halus lah dan cluster tu macam gumpalan. So actually pada masa zaman dulu kala, zaman tok nenek moyang kita dulu, air yang ada dekat rumah kita, bukan rumah kita, rumah diorang air dia halus macam ni. Nampak tak, dalam 5 ke 6 molekul satu air tu. Tapi zaman sekarang ni sebabkan oleh acid rain dan sebagainya, kehidupan kita yang berasid ni telah menjadikan air kita ni macam ni. Okey, sebabkan industri dan asap dekat udara semua kan, bila hujan masuk dalam sungai jadi macam tu. So apa yang kita cuba perjuangkan sekarang ni is, kita nak masukkan air pipe kita dalam mesin kangen ni. Kemudian bila keluar tu dia jadi macam yang tok nenek moyang kita dulu. Sebab tu dia orang boleh hidup lama. Ni saya punya claim Okay, dekat tangan saya ada green tea. Green tea, kita gunakan green tea kerana green tea ni dia tak ada pewarna Jadi apa yang keluar itu adalah warna yang sebenarnya pada green tea ni sendiri Okey, first kali biasanya kita buat air teh, kita guna air apa? Kita guna air panas kan, betul Sebab apa? Bila air panas ni dia punya molekul dia halus. Tengok dekat sini, kita guna air yang room temperature, air pipe saja. Bila kita masukkan, nampak tak? Dia sama je. Dia tak tukar warna pun. Tapi kemudian bila kita masukkan dalam cawan yang sebelah ni, yang kita guna kangen water, nampak tak tuan-tuan? Tepukan yang gemuruh buat kangen water. Okey, mungkin ada yang tak adil dekat rumah tadi sebabnya
Tadi kita masuk dalam ni dulu kan, dah basah masuk sini. Dia ni tak adil lah. Kita akan buat apa yang dikatakan sebagai control test. Dalam sains kita kena ada control test, control eksperimen nama dia. Okey, sekarang ni kita akan masukkan balik. Kita akan letak ni tap water. Masih sama lagi. Boring. Next kita akan menggunakan kangen water. Nampak tak? Walaupun kita telah masukkan dalam tap water tadi, masukkan kangen water, hasilnya tetap serupa. Tap water masih macam tu tak berubah lagi dia. Tengok tap water Okey. Kenapa pentingnya untuk kita ambil benda yang air yang microcluster yang kecil? Sebabnya ini Dr. Peter Egger ni kajian dia, di setiap sel kita ni ada satu bukaan dalam badan kita ni Satu bukaan dinamakan sebagai aquaporin. Sudah bernama pun kita dah boleh agak apa yang diterangkan. Which aqua itu maksudnya water lah, air, dan porin adalah pore, bukaan. So ada bukaan-bukaan kecil dekat kita punya sel di mana air akan masuk ke dalam ni. So air akan masuk dalam ni dan akan detox benda-benda dalam ni. Sebab sel kita ni dia sentiasa akan keluarkan byproducts sebab dia akan react dengan benda-benda dekat luar sana. Benda-benda intake yang kita bawa masuk dalam badan kita, contohnya udara, makanan, minuman kita dalam ni akan ada toksin. So untuk keluarkan toksin tu kita perlukan air untuk detox. Itu yang dinamakan sebagai detox. Okey. So kalau kita ambil air yang besar macam ni, dia punya kluster dia besar, macam ni kita nak penetrate masuk, boleh tuan-tuan dan puan, tapi dia sangat sikit dan sangat lambat. So badan kita penuh dengan asid nanti, penuh dengan toksin. So cara yang paling mudah sekali is ambil air yang halus, dia punya clustering dia, kita masuk dan untuk detox dalam sel badan kita ni. Itu yang specialnya kangen water ni. Okay, kemudian next saya ada eksperimen yang berkaitan dengan microcluster lagi. Kali ni kita akan menggunakan minyak bijan atau dinamakan sebagai sesame oil. Ini untuk kawan-kawan kita yang berbangsa India mungkin familiar dengan minyak bijan ni. Sebab biasanya orang India dia ada setengahnya ada yang masak guna minyak bijan, ada yang melumurkan kat badan dia guna minyak bijan. Itu dia punya culture Okey, kat sini memang kita beli pun daripada kedai India kedai Lingam ni. Nampak saya promote free ni. Lingam bayar saja. Okey, dekat sini minyak bijan ni kita akan tuangkan. Sekali lagi kita akan buat eksperimen. Saya nak tanya dengan adik-adik dekat rumah sana, cikgu kat sekolah ajar minyak dengan air boleh bercampur tak? Tak boleh. Jawab dia. Tak apa, kita tengok nanti, kita test. Betul tak kata adik-adik punya cikgu tu Alright. Lebih kurang Okey, yang ni kita akan gunakan tap water. Nampak tak? Minyak tu ni atas. So betul lah kata cikgu-cikgu sains adik tu Kita bayangkan macam ni kalau mak kita masak kat dapur, minyak ni atas kan kalau tak guna sabun. Macam tu lah. Ini yang specialnya tentang kangen water machine ni. Di mana mesin kita bukan hanya untuk menghasilkan air minuman, namun kita boleh menghasilkan air yang digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran kat rumah sana. Sangat special Okey, kat sini adalah air yang pH paling tinggi sekali mesin kita boleh hasilkan, iaitu pH 11.5. Nampak Tapi air ini bukan untuk diminum sebab kita ada tambahan mineral sikit yang ini. Yang ini sahaja. Okey, nampak. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Saya letak saja bertukar wajah. Nampak tak? Kalau kamera ni nampak je, boleh nampak dia punya lantunan-lantunan ni. Antioksidan sangat tinggi dalam ni Okey, kita compare dengan air ni tadi. Nampak tak macam ni? Jauh beza tuan-tuan dan puan. Okey, untuk eksperimen yang seterusnya, kita ada banyak sangat eksperimen sebenarnya. Kita ada ceri tomato. Okey, ceri tomato ni kita akan bahagikan dua. Allah. Kita akan bahagikan dua Okey, biasanya kalau kat rumah kita basuh kita punya buah-buahan sayuran kita macam mana? Betul tu, kita menggunakan air pipe. Jarang kalau kita ada mesin filter dekat rumah, kita gunakan mesin filter kita untuk basuh air. Sebab biasanya mesin filter yang kita ada dekat rumah
dia jauh Yang ini kita akan rendam dengan air tap water. Macam biasa mak kita buat kat rumah. Yang ini pula dengan air 11.5 ni. Alright, kita biar kat tepi dulu. Seterusnya kita ada chlorine test. Chlorine test ni adalah untuk check sama ada air kita ada klorin ke tak Untuk orang yang ada aquarium kat rumah, biasanya dia tahu dengan benda ni. Ni boleh beli kat kedai aquarium. Okey, kita test tap water kita. Nampak? Tak ada klorin. Kalau dia punya air dia warna yang jernih, maksudnya dalam tu tak ada klorin. Kalau dia warna kuning ada klorin, dan kalau warna oranye sangat-sangat tinggi klorin dia. So kita nampak warna dia bukannya kuning, dah oranye dah. Air pipe dekat buka jultong ni. Dan kita test kangen water. Nampak? Dia tak bertukar pun. Nampak So klorin ni dikatakan boleh menginduce cancer cell dalam badan kita dikatakan. Kita buat eksperimen dengan beras. Ni makanan ruji rakyat Malaysia. Biasanya mak-mak kita kat rumah masak, beras dia dibasuh macam mana? Dibasuh dengan air pipe lah Jangan kita tengok letak sikit beras dalam ni, air klorin ni. Kita gaulkan dia, nampak tak? Macam mak kita masak kat rumah kan. Masak kat rumah. Nampak tak? Warna dia beransur-ansur hilang. Maksudnya apa? Bila kita basuh tu kan, kita ni konon nak buang ulat dalam nasi lah kan. Tapi apa yang kita buat is kita masukkan klorin dalam beras kita Kemudian kita masak, kita hidang kat anak-anak kita, dekat suami kita, kat family kita, kita bagi jiran kita. Nampak tak? Ini yang berlaku sekarang sehari-harian. First time dulu, masa kita tengok first time, kita rasa macam kita dikejutkan daripada mimpi yang lena. Mimpi yang panjang Kita anggap air tu semua sama, tapi sebenarnya tidak. Air tu semua lain-lain Okay, next kita ada tap water. Ini contohnya kita basuh kat rumah, tap water. Untuk ini beras ni kita guna 11.5 cuci dia. Macam nak kena masak Letak ada beras lah Ini yang tap water. Okay Macam tu je. Dia biasa, dia tak ada keluarkan apa-apa warna pun. Dia warna putih je Kita tengok yang kita cuci dengan 11.5 ni. Nampak tak warna dia? Seakan-akan hijau tu, kuning-kuning kehijauan. So itulah pesticide dalam kita punya beras kita. So actually petani ni dia spray racun serangga dekat beras kita. Kita tak boleh nak salahkan dia, sebab bila kita nak beras, kita nak yang elok, yang nak cantik. Kita tak nak ada serangga dekat beras kita. Tapi actually pengalaman kita sendiri, kita tanya dengan kawan-kawan kita dan family kita yang ada bisnes beras ni. Dia kata biasanya petani dia ada satu kawasan, yang mana di kawasan itu kegunaan family dia saja. Sebab yang dekat situ dia tak letak racun serangga pun. Okay, kalau kita tengok kat sini apa yang orang yang tengah buat, dia tengah meracun apa tu? Meracun makanan kita. Tapi kita tengok apa yang dia pakai. Dia pakai mask tutup muka dia. Sebab apa? Dia sangat-sangat tak berani untuk hidu pun, tapi kita dengan sewenang-wenangnya makan benda itu semua. Tapi kita tak tahu kandungan dia ada apa. Kita dalam dia ada insecticide, fungicide, pesticide, herbicide, rodenticide, acaricide. Nak sebut pun tak reti lah rasanya. Bactericide, macam-macam lah side dalam ni Okay, so itulah pentingnya untuk kita mencuci makanan kita ni betul-betul Saya rasa saya ada eksperimen yang terakhir sekali, iaitu tomato ni, tomato cherry ni. Ini adalah yang kita gunakan tap water tadi. Okey, biasa-biasa je. Yang ni pula yang kita gunakan 11.5. Dah boleh nampak dah warna dia. Warna dia dah bertukar nampak tak? Dia punya pesticide dah keluar. Nampak tak? Beza warna tu. Yang kanan, yang ini gunakan tap water, yang ini gunakan 11.5 So itulah pada saya
Kangen water ni dia sangat-sangat special sebab dia boleh buat macam-macam jenis air. Nanti saya akan tunjukkan air-air yang dikeluarkan oleh mesin ni. Baiklah, sebelum saya mengakhiri saya punya topik pada hari ni, saya nak share lah beberapa buku. Sebab saya bukanlah seorang doktor ya. Tapi apabila seorang doktor yang bercakap, dan bukan doktor biasa saja, merupakan seorang doktor pakar, iaitu Dr. Hiromi Shinya. Doktor ni merupakan seorang doktor pakar gastroenterologist, iaitu pakar bahagian perut lah ya. Dia telah menulis beberapa buah buku, dan dalam buku ni, one of the buku is Enzyme Factor and Rejuvenation Enzyme. Dalam buku ni, the whole topic ceritakan tentang kangen water. Yang dalam buku yang Enzyme Factor ni, dia tulis tentang kebaikan minum air-air yang beralkali. Yang dia sebut dengan secara eksplisitnya, dia sebut kangen water. Dan doktor ni kita tak ada endorse dia pun, tapi dia sendiri yang cuba air ni pada passion dia. Okay, actually saya ada banyak lagi buku-buku yang saya nak share dengan tuan-tuan perempuan dekat rumah. Manakala masa yang diberikan sangat pendek dan suntuk. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut tentang buku ni, bolehlah kontak saya. Saya akan letakkan nombor telefon di sini. Sekian saja daripada saya, Rahman Zahid. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, sebelum saya terlupa, tolong subscribe kat bawah ni ya. Tekan button subscribe dan tekan button yang loceng tu untuk mendapatkan info yang terkini dan lebih lanjut.